merafakkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberikan kesempatan saya ni datang ke masjid, ke surau ini pada hari Isnin minggu yang ketiga dalam kita membicarakan kitab ataupun membaca kitab Al-Hikam. Apa makna kitab Al-Hikam ini? Jamak daripada perkataan hikmah. Jamak daripada perkataan hikmah mufrad. Kalau musanna dia panggil hikmatani. Kalau jamak ataupun plural kita sebut sebagai Al-Hikam dalam bahasa Arab. Jadi apa makna Al-Hikam ini? Makna dia motivasi ataupun pengajaran ibrah dalam setiap apa yang kita lakukan. Untuk apa kita lakukan ni? Setiap tindakan kita, perbuatan kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk nak mendapat mardatillah, tuan-puan, keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal tu je. Hidup ini adalah untuk mencapai redha Allah. Bila Allah dah redha kita, Allah dah sayang kepada kita, maka selamatlah kita di dunia, walau dalam keadaan miskin sekalipun, sakit sekalipun, kita anggap benda itu sebagai mihnah, tribulasi, ujian yang buruk, padahal dia baik bagi kita, maka selamat sebenarnya. Dan yang paling penting bukan di dunia yang sifat dia sementara, bahkan kita nak selamat berjaya ni di hari akhirat nanti. Hak itulah kejayaan. Kerana apa? Kerana bila kita bezakan antara dunia dan akhirat ini, tak boleh beza sebab kita tak duduk di sana lagi. Tetapi Allah telah bezakan kita. Di dalam firman dia, Allah Subhanahu wa taala kata, bal tuksirunal hayatad dunya. Bahkan ramai orang yang terkesan, yang merasa selesa atas muka bumi dunia ini, wal akhirah, bahkan hari akhirat itu yang kekal, yang baik, yang lebih baik, kekal loh. Kekal ni makna baik kan, selamat-selamatlah, sihat-sihatlah, berjaya-berjayalah. Jadi akhirat itu yang kita nak sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah. Itu sebagai mukaddimah kita pada malam ini. InsyaAllah kita menyambung bacaan kita, sambungan. Alhamdulillah, setelah lama terhenti, para jemaah di surah Al-Islah ini kembali memperbanyakkan ataupun meramaikan, memuliakan, meraihkan, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala kembali. Seperti biasalah makna dia. Ni Allah Subhanahu wa taala uji saja kita ni. Nampak? Nak melihat sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan ujian ramai orang yang kufur, dan ada di kalangan mereka ramai yang beriman kepada Allah. Jadi kita kena masukkan diri kita itu orang yang ramai dalam kembali kepada Allah, yakni taubatan ar-ruju' ila Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, tajuk kita pada malam ini sambungan. Kata dia bersangka baik. Kata dia bersangka baik kepada dia. Tuan-tuan, kitab Al-Hikam ni kitab apa? Kitab tasawuf. Kitab ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni adalah ilmu akhlak, pakaian, suf, kata ulama, ambil daripada perkataan kulit. Jadi apa yang kita kena ulang tiap-tiap hari, revise. Yang pertama ilmu, dia panggil ilmu aqidah. Ilmu aqidah, pertalian kita tu, aqadah, pertalian kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kena mengaji ilmu tu kan. Kemudian dalam ilmu akidah, apa makna dia dalam khulasah yang mudah kita faham, iaitulah isbat Allah
nafi makhluk. Makan kita, senang kita, susah kita, siapa hak bagi? Allah yang bagi. Khairihi wa syarih. Ni pegang hak tu, insya-Allah selamatlah. Isbat Allah nafi makhluk. Bukan makanan yang mengenyangkan kita. Bukan rezeki ataupun duit yang membahagiakan kita, tapi semua Allah Taala. Kemudian yang kedua, kena mengaji pasal syariah ataupun fiqh ataupun tentang muamalah. Syariah dah dipanggil, iaitu sembahyang, puasa, zakat, muamalah, jenayah, awal syakhsiyah semua. Kemudian tutup dia dengan apa? Dengan tasawuf. Ilmu tasawuf ni adalah ilmu cabang yang terakhir daripada ilmu fardu ain. Itu fardu ain yang anak-anak kita mengaji petang-petang tu, fardu ain tu. Sebenarnya bukan anak-anak kita aja, kita pun kena mengaji, cucu. Bukan cucu kita saja, kita pun kena ulang balik. Kembali back to basic. Kerana hak itulah yang mengingatkan kita, yang mengukuhkan keadaan kita ini, tahu hakikat kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah, ibadullah. Bila kita tahu hakikat hidup kita, barulah kita akan tahu tentang ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia panggil tu ma'rifatullah. Macam mana nak kenal Allah? Dengan kenal diri kita. Gitu ulama kata, kenal Allah dengan kenal diri kita. Arafa rabbahu bi'arafa nafsah. Tadi nak kenal Allah, kena kenal diri kita. Siapa diri kita pula ni? Begitu. Jadi tanya diri kita, siapa diri kita? Siapakah aku ni? Kenapakah Allah Subhanahu wa taala pilih aku ni sebagai manusia? Siapa aku? Iaitulah kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah hamba Allah, ibadallah. Bukan ustaz, bukan doktor, bukan gelaran yang manusia bagi, tetapi gelaran yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Dia panggil apa? Ibadallah. Besar mana pun kita, maka akhirnya jawatan kita adalah al-marhum. Besar mana pun rumah kita, maka rumah terakhir kita pasti 7 kaki tu. Kenderaan kita laju mana, hebat mana, jenama hebat mana pun, pasti keranda yang terakhir kenderaan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, maka begitu kata dia, bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk dia Ibnu Abbad rahimahullahu taala. Kita baca, qala al-muallif, kata dia pengarang ni, kata dia Ibnu Abbad. Ibnu Abbad ni siapa dia? Ulama lah. Dalam kitab ni semua nama alim ulama. Jadi Ibnu Abbad ini berkata, Ibnu Abbad, Ibnu Ajibah, dalam kitab hikam ni kita jarang dengar, mungkin kita kebanyakannya mungkin kita biasa dengar Imam Ghazali, Imam Nawawi, tapi Ibnu Abbad ini juga adalah ulama yang besar di dalam ilmu tasawuf. Dia kata apa? Rahimahullahu ta'ala. Bila kita sebut nama ulama, maka kena sebut rahimahullah ataupun hafizahullah. Rahimahullah ini untuk orang yang telah, ulama yang telah meninggal dunia. Rahimahullah, ataupun kalau orang biasa kita panggil al-marhum, al-marhumah, ataupun Allah yarham, Allah yarhamah. Tapi kalau ulama rahimahullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala itu kalau dia meninggal dunia. Tapi kebanyakannya hak duduk dalam kitab-kitab besar macam ni dah tak ada dah ulama-ulama. Jadi rahimahullahu ta'ala. Kalau ada lagi, maka dia panggil hafizahullah. Itu adab bila kita menyebut nama-nama alim ulama. Hafizahullah. Ada lagi. Begitu. Rahimahullahu ta'ala Ibnu Abbad berkata, asal kaedah yang dibina pada makna ini ialah mentahqiqkan perhambaan pada maqam husnuzan. Tuan-tuan dan puan-puan, apa makna asal? Asal dalam ilmu tasawuf dengan ilmu fiqh tak sama.
Kalau asal dalam ilmu fiqh dia panggil usul. Usul ni apa? Macam usul fiqh, kaedah, kaedah tu. Tetapi asal dalam ilmu tasawuf dia panggil apa? Dia panggil punca, penyebab. Terbinanya kaedah pada makna ini ialah untuk mentahkikkan perhambaan. Nak mentahkikkan, nak merealisasikan. Apa makna tahkik? Tahkik ni ambil pada perkataan hak, iaitulah asal-asal. Hak, al-haqqu min rabbik, Allah kata dalam Quran. Juzuk 2. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu daripada Allah. Hak tu makna apa? Yang benar. Macam mana kita nak tahu benda tu benar tak benar? Daripada Allah. Sebab tu orang yang baca Quran ni dia panggil apa? Dia panggil Al-Faruq. Yang membezakan hak dengan yang batil. Yang membezakan hak dengan yang batil. Quran lah. Maknanya Quran tu dia habaq benda yang boleh buat, tak boleh buat. Benda yang betul, benda yang tak betul. Itu Quran lah. Makna yang betul itu, yang sekena buat ada dua. Dalam fiqh dia panggil wajib, yang kedua dia panggil sunnah. Yang tak boleh buat dia panggil haram, yang kedua dia panggil makruh. Makruh tak boleh buat. Tapi kalau kita buat tak dapat dosa. Tapi kalau buat tak dapat dosa, tapi tinggal dapat pahala gitu. Maka di antara tengah-tengah dia panggil apa? Harus. Gitu. Jadi tahulah. Kalau tak ada dalam Quran, ada dalam hadis. Kerana Quran ni dia ijma'. Dia berbentuk menyeluruh. Contohnya macam lampu isyarat. Dia tak ada dalam Quran. Dia tak ada dalam hadis. Tetapi dia ada dalam qiyas, masalihul mursalah. Jadi semua ada. Islam ni agama yang syumul. Jadi makna dia hak, iaitu mentahkikkan. Nak mentahkik ni kembalikan kepada yang betul, yang benar. Siapakah kita ni? Begitu. Perhambaan ni pada makam husnuzan. Mentahkikkan perhambaan. Hamba tu disebut sebagai status. Status ni kita hamba. Semua hamba. Semua kita ni hamba Allah yang terbaik. Hamba Allah yang terbaik, dia kata. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala declare manusia ni adalah hamba, makhluk yang terbaik. Salah satu ayat dia yang tadi, yang antara lain adalah walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu cicit Nabi Adam. Termasuklah orang kafir pun Allah mulia kerana dia manusia. Tetapi dalam banyak-banyak manusia pula yang Allah Subhanahu wa taala muliakan adalah yang beriman. Yang beriman, yang Islam, yang beriman. Jadi kalau Islam bukan semua juga beriman. Yang beriman juga pula makam dia ada beza. Yang beriman, makam beriman, bagaimana keimanan dia? Tinggi iman dia. Jadi tinggi iman dia. Siapa dia yang paling hebat iman? Iman ni apa iman? Hati dia, tingkah laku dia, perbuatan dia. Siapa yang paling hebat? Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin. Nabi-nabi. Nabi ni iman dia hebat. Orang ludah muka dia tak balas balik. Kita orang ludah muka kita, pui ludah balik. Contohnya. Jadi iman ni tak berapa kuat mana? Kan? Jadi iman yang paling hebat apa? Nabi-nabi. Nabi-nabi ni iman dia hebat. Bukan kata Nabi Muhammad saja, bahkan nabi-nabi yang lain, al-anbiya'u kulluhum mukramun. Semua hebat. Nabi Ayub diuji 18 tahun sakit. Nabi Nuh hidup lama berdakwah, tak ada pun dia punya pengikut dia sangat. Kemudian Nabi Adam, anak dia, Allah uji anak dia, buat apa? Satu pembunuhan. Nabi Ibrahim, ayah pula, anak pun ujian juga.
Anak dia bukan ujian anak dia tak baik, tapi anak lambat dapat anak. Jadi macam-macam ujian. Nabi Sulaiman dengan ujian dia apabila dia bersahabat dengan makhluk yang lain seumpama jin, binatang, ujian yang lain pula. Lagi siapa lagi? Nabi Yusuf, ujian. Ada yang diuji dengan kelebihan, Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan kaum mereka. Jadi inilah ujian. Jadi ujian ini adalah untuk nak mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itu lagi banyak orang tu dekat dengan Allah, maka lagilah dia akan diuji oleh Allah Ta'ala. Tapi kita hari ini tak mau diuji. Nak hidup dalam comfort zone, tu masalah dia. Nak hidup dalam keadaan mudah, senang. Jangan. Kita jangan setkan diri kita, nasihat kepada Al-Fakir, diri saya. Jangan kita terlalu dalam keadaan yang nak semua mudah. Sebab sekarang ni zaman mudah tuan-puan. Nak makan, klik Food Panda. Nak beli barang, Shopee, Lazada, mudah belaka. Jadi bila mudah, maka banyaklah kesan-kesan buruk dia. Bila payah, Allah kata mudah. Itu sebenarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Payah tu di sebalik kepayahan ada kemudahan. Bila mudah, nanti takut sana jadi payah nanti tuan-tuan. Ini bukan saya kata, ini Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Asy-Syarh, Alam Nashrah tu. Jadi kena faham makna dia. Sebab itu kepayahan ini adalah merupakan satu tes, ujian untuk hamba-hamba dia. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak melihat di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ni, siapakah yang terbaik. Kena test dulu. Produk tu kena test, barulah proven. Gitu. Kalau kita beli kereta pun dia kena test dulu. Macam mana nak tengok kereta ni kualiti tak kualiti? Kena test. Jadi test lah, test drive. Itu baru test drive. Pakai pula testimoni 5 tahun, 10 tahun. Produk Jepun ke, Continental ke, lokal ke, semua kena test. Untuk apa ni? Untuk nak menguji siapakah di kalangan mereka yang terbaik. Jadi dalam diuji tu, manusia ini, kata ulama, dia kena ada sifat husnuzan. Kena ada sifat apa? Husnuzan kepada yang memberikan ujian. Iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Justru pengarang pun menyatakan hikmah ini. Dia kata, illam tuhassin dhannaka. Jika engkau tidak bersangka baik kepada Allah ataupun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau tidak bersangka baik terhadap Allah, kata dia, kamu tak boleh sangka baik terhadap Allah. Kerana apa? Kerana sifat-sifatnya yang baik itu, maka fahassin, maka bersangka baiklah kamu kepadanya Allah Subhanahu wa taala bihi liwujudi muamalati ma'ak. Kerana dia Allah Subhanahu wa taala, dia sedang bermuamalah dengan kamu. Ulama kata kalau kamu tak boleh bersangka baik dengan Allah, kerana sifat-sifat Allah yang maha baik itu, maka bersangka baiklah kamu kepada Allah kerana dia sedang berdialog dengan kamu. Nampak tak? Tak boleh kita nak sangka baik dengan Allah, padahal Allah tu maha baik. Allah bagi ujian kepada kita yang kita rasa tu yang tak mau. Rasa macam tak baik. Duduk rasa. Orang tua dulu cerdik tuan-puan. Dia habaq dah kat kita. Ikut rasa apa? Cuba kuat sikit lah nak tengok. Tidur ke apa ni senyap ni. 1, 2, 3 ikut rasa binasa. Tak sungguh ni tuan-puan. Apa yang kita buat, jangan ikut rasa. Allahu Akbar. Saya tengah live audio kuliah. Ramai juga dah tengok audio kuliah ni, ribu-ribu. InsyaAllah tuan-puan saya kongsikan kepada Haji Rahman. Jadi tiap kuliah saya akan buat live lah, dengan untuk perkongsian ramai boleh, dengan tajuk kadang-kadang
Orang tak dapat mari kuliah sama ada PKP ke ataupun dia sibuk, jadi kita pun share gitu. Hak mana tadi? Kembali tadi, ikut apa? Rasa. Jangan ikut rasa tuan-tuan. Jangan ikut rasa. Sebab rasa kita ini, Masya Allah panjang umur. Haji Rahman tak siap. Jangan ikut rasa. Kerana ikut rasa binasa. Betul dah. Memang betul. Kita ikut apa? Kita ikut rasa. Rasa kita ni tuan-puan, dia banyak rasa. Rasa ni dia mari daripada perasaan. Sebab perasaan kita mari daripada keimanan. Iman kita ini mari daripada ilmu. Mari daripada ma'rifatullah. Sejauh mana kita kenal Allah. Dan kita kena faham iman kita tuan-tuan. Hak macam orang biasa macam saya ni, macam kita ni lah. Bukan Nabi. Iman dia Yazid. Tambah, kadang-kadang naik. Sangat-sangat. Bukan kata kita tuan-puan, sahabat sendiri pun. Pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, macam mana ni awak? Nabi tanya. Saya ni bila saya duduk dengan tuan, iman saya ni meningkat. Dia rasa tasjih, dia rasa semangat dia lain macam. Habis tu Nabi tanya, tapi masalah ya, problem dia Nabi, ya Rasulullah tuan, bila saya balik rumah, iman saya out. Iman saya kurang, jatuh. Tu. Sahabat tu. Biasa benda kan. Bila kita rasa iman kita bila rasa naik ni, rasa semangat ni bila dengar kuliah, bila dengar ceramah, bila semayang, tak pergi turun bila mana? Sembang kedai kopi, turun dah. Sikit turun. Kan? Sembang pula pasal perempuan pula, hantar tak janda tu. Janda mana? Turun lagi lah. Tu dia nak kena ulang tu tuan-tuan, masya-Allah. Yang pertama, jangan ikut rasa, binasa. Yang kedua, jangan ikut hati. Hati pun tak boleh ikut sebenarnya. Hati jangan ikut. Hati yang mana nak ikut? Hati yang ada ingat Allah. Nabi kata, nak ikut hati, hati yang faham agama. Boleh ikut. Istafti qalbak. Hadis ni. Berfatwalah daripada hati kamu. Kita keluar rumah rasa tak sedap hati. Tak apalah. Masuk baliklah. Boleh tak? Boleh. Tapi hati yang mana? Hati yang daripada apa? Daripada berzikir. Orang yang berzikir. Bolehlah. Dia bukan kira macam kita kata tilik nasib nujum, bukan. Setengah orang-orang hak ni keluar-keluar rumah tengok podcast, tahu podcast. Podcast seberang jalan. Tiba-tiba bewok ke lintas, dia patah balik. Bini tanya, abang pergi mana? Lah patah balik, awak ni siap-siap beg dah ni. Tak jadi tu tengok podcast lintas jalan ni, patah balik, tak boleh tu. Kan? Dia kena ambil fatwa. Rasa macam mana ni nak hujan ni, rasa tak nampak mata, rasa macam tak berapa nak kuat, patah balik, boleh. Nah, hati-hati sebab ambil daripada satu riwayat, iaitu apa? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu terhadap firasat orang yang beriman, kerana dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Firasat orang beriman, ada orang mimpi tuan-puan. Siapa dia? Syed Qutb mimpi. Imam Suyuti mimpi. Mimpi apa? Bila tu bila jadi, maka kita kena khawatir. Gitu lah. Bila tahun tu tak ada langsung orang mengerjakan haji, maka tanda kiamat hampir. Bila matinya ulama, bila tu dia panggil firasat. Bukan orang biasa-biasa, orang yang beriman. Hati dia bukan macam hati biasa-biasa. Hati dia ingat Allah. Ni yang boleh ikut hati. Tapi macam hati kita ni tak boleh ikut. Hati kita ni hati yang lara. Bukan harta tuan-tuan tak? Bukan. Makna orang lara lah. Tuan-tuan tak lara. Alhamdulillah. Jadi begitu, faham tak tuan-tuan? InsyaAllah. Nampak kan? Yang ketiga, orang tuan-tuan kata jangan ikut rasa satu tak. Perasaan jangan duk main sangat perasaan. Perasaan ni duk main. Kita duk pakai jubah apa hari ni. Dan balik daripada umrah, cukur rambut apa semua, ialah pakai jubah.
Keluar-keluar tu dia nampak macam orang duk tengok kita. Tak jadi ikut pakai jubah, pakai baju singlet biasa dah. Tak kira orang kata pula. Lah orang tak kata pun kan. Kan? Dia kadang-kadang kita duk main macam tu. Kadang-kadang nak buat apa pun jadi tak boleh nak buat benda kebaikan. Sebenarnya hak rasa tu mari daripada talbis, godaan syaitan ni. Dia duk cucuk kita. Nampak tak? Tak nampak. Allah Subhanahu Wa Taala pun apa? Dia mari daripada depan, summalaatiyanahum. Nampak tak? Tak nampak. Tapi mari depan cucuk. Belakang suara-suara ada tu. Kita lemah tuan-puan. Dia suka sangatlah. Mari pada kanan kiri, aidihim wa min aymanihim wa min khalfihim. Jadi lah kali tak buat benda tu, tak payah buatlah. Macam tu. Jadi dia macam tu tuan-puan. Bukan kata tuan-tuan, saya pun rasa. Kan? Ni lepas mayang dah ni, sekali lagi macam mana pula? Patah baliklah. Mana boleh ke? Kuliah kan? Contohlah. Kena dengar rasa-rasa ni jangan. Tawakal tu ala Allah. Buat. Kalau apa pun jadi, tawakal tu ala Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sukuh bergantung dengan dia. La taqaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Yang kedua, jangan ikut hati. Yang ketiga, jangan ikut apa? Hati, rasa dan juga apa? Tiga, dia semua tiga. Jangan ikut rasa binasa, jangan ikut hati mati, jangan ikut apa satu lagi? Nafsu. Gitu. Lupa tuan-puan nafsu. Nafsu ni siapa? Kita. Diri tu. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah declare laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian takwim. Ambil daripada perkataan qimah. Qimah ni apa? Bernilainya. Hamba Allah yang nama insan ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebab apa insan ni bernilai? Sebab nilaian dia pada dari segi Allah bagi kepada dia dua chip. Yang pertama chip iaitulah akal. Yang kedua chip dia nafsu. Nilai dia ni. Malaikat bukan tak bernilai, bernilai, tapi dia tak boleh nak kata malaikat ni kemah. Allah tak kata malaikat ni sebaik-baik kejadian dah. Sebab apa? Sebab malaikat dia ada akal, dia tak ada nafsu. Binatang dia tak kemah sebab dia ada nafsu, dia tak ada akal. Jadi tak balance. Manusia ni dia balance tuan-puan. Nafsu ada, akal pun ada. Bila dia ikut akal, dia taat kepada Allah, dia lawan nafsu, hebat. Tu kata. Ada satu cerita tuan-tuan dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala cerita, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Tuan-tuan tahu tak cerita Harut wa Marut, malaikat ni? Dia tengok manusia. Satu hari malaikat kata ke Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabb, Tuhan, cuba tengok. Tuhan Maha mengetahui, bukan makna dia marah Allah tak. Malaikat kata, ya Allah, tengok depa ni ya Allah. Macam seolah-olah macam mengadu kepada Allah. Allah kata, awaklah, depa ni kan, dulu kami dah tanya dah kepada engkau ya Allah tentang qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Adakah engkau nak menjadikan makhluk yang akan melakukan kerosakan, menumpahkan darah di muka bumi? Tengok mereka buat maksiat, bunuh, berzina, makan rezeki, tapi dia buat maksiat. Malaikat kata ke Allah. Allah kata, awak mereka ni, kalau Allah kata, mereka ni ada nafsu. Ya Allah, kalau kami ada nafsu sekalipun, kami tak akan buat benda macam ni. Ini tuan-tuan, diceritakan dalam ayat ni, dalam maf'ul dia. Lalu Allah kata, awak betul? Kalau kami jadi manusia, bila mana kami jadi manusia, kami akan taat kepada engkau, sebab kami kenal engkau. Tadi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memilih, kata ulama, dua daripada malaikat, itulah Harut wa Marut. Dalam tafsir ulama kata, tak sampai sore ni petang. Bila mereka jadi manusia, Allah pilih mereka untuk, ini ibrah, pilih mereka untuk jadi makhluk yang diberi nafsu. Tak sampai sore, mereka telah melakukan semua dosa-dosa besar. Tak tahan sebab nafsu. Gitu. Makna nafsu ni tuan-tuan. Sebab tu Allah Maha
pengasih, penyayang, pengampun. Sebab dia tahu apa yang dia buat. Dia tahu apa yang dia buat. Dia bagi nafsu. Tapi dia bukan nak kita ni lesu sepanjang masa. Gunakan nafsu kita ni ke arah benda yang betul. Nak berpasangan, kahwin. Nak ada harta, kerja. Jangan merompak. Nak ke pasangan, kahwin. Jangan duk berzina. Lagi apa lagi? Nak cantik, cara dia banyak. Ambil uduk, macam-macam cara. Jadi nak bahagia cara dia. Sebab tu beza tuan-puan. Orang yang mengaji, dia mengarahkan nafsu dia kepada nafsu syahwat, tapi jalan yang betul. Islam ni adalah agama yang sempurna, di mana bila dia tak bagi sesuatu, dia akan buka jalan yang boleh bagi, yang dapat juga hakikat benda tu. Tengok tuan-tuan, bagi contohnya, Islam tak bagi minum arak. Dia bagi minum apa? Nak minum apa pun boleh. Nak minum air kopi ke, Milo ke, semua boleh kecuali arak. Tapi arak juga orang cari. Sampai mabuk habis, langgar orang bukan nak kata. Menyusahkan. Darara, la darara wala dirar. Menyusahkan orang. Kan? Tuan-tuan, sampai dibahaskan di parlimen. Kan? Isu pasal arak ni. Dia bukan hanya pada ekonomi, bahkan dia bagi kesan walaupun ekonomi nampak bagi kebaikan, tetapi pada hakikatnya bawa banyak keburukan. Sebab itu Islam melarang. Tuan-puan, sekalipun arak itu ada teks, ada cukai, banyak dapat daripada arak. Contohnya, ini bukan politik tuan-puan, ini sudut pandang ulama. Tetapi disebabkan arak, maka berlakunya jenayah. Satu jenayah, mabuk apa semua. Satu lagi menyebabkan kematian. Tuan-puan tahu tak, kalau mati orang yang dilanggar oleh orang yang derang itu, kemungkinan orang yang mati itu orang yang penting dalam negara. Dia boleh bagi, dia boleh generate income pada negara. Tiba-tiba dia mati, rugi tak dia? Rugi tak negara tu? Rugi. Bahkan kalau dia mengharamkan arak, kerana apa? Bukan setakat untung, bahkan boleh selamat nyawa. Nyawa bukan boleh beli tuan-puan. Ada kita nak beli compare nyawa 400,000, tak boleh. Hang bayar pilah mati kena langgak dengan apa peminum arak, bayar 500,000 juta pun tak boleh kembalikan nyawa. Nyawa tu mahal. Sebab Islam nampak begitu. Masya-Allah. Begitulah bila mana tidak diikutkan akan nafsu. Dalam mana-mana agama pun tidak boleh minum arak sebenarnya. Tetapi agama yang di sisi Allah adalah agama Islam. Bahkan Islam adalah agama yang sempurna. Cara hidup tu. Gitulah tuan-tuan. Jadi nak ikut macam mana? Ikutlah kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, aqwalul ulama, berpandukan akal. Gitu. Jadi kita nak husnuzan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita dah sentuh tajuk ini, jadi kita nampak permasalahan apa yang berlaku, macam mana ia berlaku dan bagaimana solusi dia. Maka solusi dia mudah, adalah dengan kita mengikut akal yang berpandukan kepada Al-Quran, As-Sunnah, kata-kata ulama, ataupun dengan bahasa yang mudah disebut sebagai mengikut kepada agama. Nah, ikut agama selamat. Tak boleh ikut nafsu, tak boleh ikut hati, tak boleh ikut apa? Rasa. Kena ikut agama. Rasa kita tak seronok, tapi agama kata buat, buat juga tuan-puan. Ini bukan pasal rasa-rasa ni. Kerana nafsu ini pasti akan lesu, tak pernah puas. Nabi SAW menggambarkan nafsu ini satu sifat yang tidak pernah puas. La tasbah. Pernah puas tak nafsu? Tak pernah. Dibagi kepada dia 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Bagi 3 nak 4. Ada orang puas dengan nafsu? Tak ada. Tuan-tuan dan puan-puan, tapi siapa yang kenal Allah Subhanahu wa taala, dia merasa puas atas dunia ini, lalu dia kembali kepada Allah. Itu orang yang dia panggil yaqadah, sedar diri dia. Kita kena rasa cepat-cepat puas tuan-puan dengan dunia, tapi jangan rasa puas dengan akhirat. Sembahyang jangan duk rasa puas, rasa nak sembahyang lagi.
Baca Quran jangan duk rasa puas, rasa nak baca lagi. Mengaji jangan duk rasa puas, nak mengaji lagi. Hak tu bagus ya. Tapi kita tak dapat benda tu, nak cari benda tu. Nak cari satu yang dikata zuk tu, perasaan yang begitu, itu payah. Sebab apa? Sebab itulah kita mengaji, tuan-tuan. Sebab itulah kita mengaji, sebab kita nak dapat benda tu. Nah, baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sambung lagi. Dia kata, "Fahal 'awwadaka illa hasana?" Tidakkah dia mengurniakan pemberian kepada kamu? Jadi ulama kata, kalau kamu tak boleh baik sangka dengan Allah, dengan sifat dia yang maha baik, al-husna, kamu kena bersangka baik dengan, sebab Allah ni duduk muamalah, duduk berdialog dengan kamu, duduk bagi kepada kamu nikmat. Bukankah Allah telah memberikan kepada kamu nikmat, kata dia. Tidakkah dia yang memberi nikmat dan kurnia kepada kamu? Siapa yang bagi kepada kita, tuan-tuan, nikmat ini? Tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena satu masa kita kena fikirlah, muhasabah diri kita. Banyak dah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kat kita. Bangkit malam, tuan-puan, masya-Allah, peringatan nasihat kepada diri saya, sebut nama Allah. Tu ulama kata, ada seorang syekh ni kata, dia kata kalau kita bangkit malam tiamulan, kita tak larat semayang, tuan-puan. Tak larat semayang sebab apa? Sakit urat, sakit apa, slip disc, gout ke. Kita sebut nama Allah pun cukup dah, tuan-puan. Ya Allah, sebut nama Allah. Ya Allah, duduk atas katil. Ya Allah, ya Allah, banyaknya dosa aku, ya Allah. Kena rasa macam ni. Engkau dah bagi macam-macam, ya Allah, tapi aku tidak ingat kepada Engkau, ya Allah. Sembahyang aku pun tak khusyuk, ya Allah. Sedekah aku pun tak ikhlas, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Hak tu yang kita sebut, tuan-tuan. Allah sayang kita. Ada satu cerita Imam Ahmad, tuan-puan, dengar dah bunyi, maka menunjukkan masuk dah waktu Isya. Tak sempatlah saya nak cerita tentang Imam Ahmad. InsyaAllah kita sambung pada bulan depan. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lemah saya mohon maaf, yang kurang sekasar bahasa mohon maaf. Mudah-mudahan bertemu lagi pada bulan depan ataupun pada masa yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.